Assalamualaikum dan hai semua. Okey, jadi macam yang korang semua tahu, memang normal kan bagi setiap negara, setiap budaya maupun setiap daerah, mereka ni semua memiliki cerita-cerita legenda ataupun cerita-cerita rakyat yang tersendiri kan. Di mana macam yang kita tahu, ada sebahagian daripada cerita ni telah pun diinspirasikan daripada kisah benar tetapi telah pun diubah, dan ada kalanya cerita-cerita ini telah pun direka, dan hal ini tak lain tak bukan ada sebahagiannya untuk memberikan pengajaran ataupun pesan moral yang baik untuk generasi akan datang. Sementara ada juga sebahagian daripada cerita-cerita tersebut yang sengaja direka-reka untuk dijadikan sebagai satu cerita dongeng yang seram untuk diceritakan di malam hari. Tak kisahlah untuk kawan-kawan ke, untuk keluarga diorang ke, ataupun untuk kanak-kanak kan. Sebab macam dulu kan tak ada hiburan macam sekarang kan. Sekarang ni kita ada macam-macam, kita ada YouTube lah, kita ada TV, kita ada Netflix, kita ada Astro. Macam dulu diorang panggil tukang cerita ni as pengelipu lara. Jadi hari ni topik kita akan fokuskan dengan cerita ataupun cerita-cerita legenda yang boleh dikatakan bernuansa gelap, ataupun legenda ataupun cerita rakyat yang dikatakan kewujudan makhluk yang menyeramkan. Jadi antara sekian banyak cerita legenda dan juga cerita rakyat yang telah diturunkan secara verbal ni, ada di antaranya berkaitan dengan sosok makhluk wanita tua ataupun boleh dikatakan macam watak makhluk nenek-nenek ni lah. Sebagai contoh, macam yang korang tahu kalau dekat Malaysia ni, of course lah nenek kebayan kan. Dan buat pengetahuan korang, sebenarnya bukan sahaja dekat Malaysia tau yang ada watak nenek-nenek yang boleh dikatakan menakutkan ataupun seram ni macam nenek kebayan. Tapi rupa-rupanya dekat negara luar pun diorang ada cerita rakyat yang menggunakan watak nenek-nenek ni sebagai sebahagian daripada cerita-cerita legenda yang menyeramkan. So kepada korang yang nak tahu tentang kisah-kisah nenek-nenek yang menyeramkan ni, jom kita start. Okey, jadi cerita yang pertama mestilah nenek kebayan kan. Nenek yang boleh dikatakan nenek yang sangat popular dekat Malaysia ni. Jadi sebenarnya sejarah kemunculan nenek kebayan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia ni telah pun dikatakan wujud sejak ratusan tahun yang lalu, di mana watak nenek kebayan ni telah pun melekat dalam pemikiran masyarakat Melayu ni daripada dewasa sampailah kanak-kanak. Jadi pada dasarnya sejarah dan juga perkembangan watak nenek kebayan ni di alam Melayu telah pun bermula daripada pemikiran masyarakat Melayu yang menyifatkan image nenek kebayan ni basically macam seorang nenek yang sangat tua dengan raut wajah yang menakutkan. Dan selalu diorang ni gambarkan nenek kebayan ni posture dia bongkok, pegang tongkat, dan seringkali dikatakan nenek kebayan ni boleh dijumpai di kawasan hutan yang tebal ataupun di kawasan-kawasan pergunungan. Jadi ramai orang mendefinisikan bahawa kewujudan nenek kebayan ni adalah datang daripada jenis makhluk halus, tak kisahlah datang daripada alam jin ataupun bunian macam tu. Dan sebenarnya pada awalnya asal usul sejarah kemunculan watak nenek kebayan ni adalah daripada cerita ataupun legenda Puteri Gunung Ledang, di mana dalam cerita itu nenek kebayan ni berperan sebagai Dang Raya Rani Puteri Gunung Ledang yang telah pun diceritakan di dalam sejarah Melayu. Menerusi kisah macam mana Tun Mamat ni sebagai wakil rombongan peminangan Puteri Gunung Ledang yang telah pun mendaki ke Gunung Ledang tersebut, dan akhirnya beliau dikatakan telah pun bertemu dengan seorang perempuan tua yang bernama Dang Raya Rani, dan di mana pada masa itu dikatakan Dang Raya Rani ataupun lebih dikenali sebagai nenek kebayan ni telah pun memberikan 7 syarat kepada sultan jika ingin mengawini Puteri Gunung Ledang ni. Dan sebenarnya ada lagi tau watak nenek kebayan ni sebagai watak tambahan dalam hikayat lain. Tak silap hikayat Indra Putra ke macam tu lah, di mana dalam cerita tu pun sebenarnya watak nenek kebayan ni tak jahat pun, tapi disebabkan zaman telah berganti zaman, di mana makin lama makin ramai tau orang telah buat cerita berkenaan dengan nenek kebayan
kebayan ni ada macam-macam versi berkenaan dengan nenek kebayan ataupun penampakan nenek kebayan. Sebagai contoh, ada cerita yang mengatakan bahawa sebenarnya nenek kebayan ni ada yang suka bertinggik di atap-atap rumah, dan apabila malam menjelma je, nenek kebayan ni dikatakan akan menghantui penghuni yang sedang tidur tau. Ada juga versi yang mengatakan bahawa nenek kebayan ni suka colik budak-budak yang bermain di dalam hutan, di mana dikatakan bila nenek kebayan ni colik je budak-budak ni, dia akan membawa budak ni masuk ke alam bunian ataupun ke alam yang lain. Sebab itulah kononnya pada zaman dahulu ada kes-kes budak hilang yang tak dijumpai ketika mereka ni masuk ke dalam hutan, dan mereka percaya bahawa sebenarnya budak-budak ni telah pun dicolik oleh nenek kebayan, dan nenek kebayan tersebut telah membawa mereka semua masuk ke dalam alam gaib. Ada juga versi yang mengatakan bahawa nenek kebayan ni mengamalkan ilmu, di mana dikatakan pada siang hari dia tua dan rupa dia sangat menyeramkan, tetapi apabila malam menjelma sahaja, nenek kebayan ni akan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, dan dia akan menggoda manusia bagi untuk menyesatkan mereka ataupun menarik mereka untuk masuk ke alam lain. Jadi sebenarnya asalnya watak legenda nenek kebayan ni, kalau based on cerita Puteri Gunung Ledang dan juga cerita hikayat Indra Putra macam tu, minta maaf kalau salah, nanti cek balik. So daripada situ, watak nenek kebayan ni sebenarnya baik je, tapi disebabkan dah terlalu banyak sangat versi, makin ramai orang telah mencipta bahawa watak nenek kebayan ni watak yang menyeramkan dan boleh dikatakan jahat lah. Jadi watak yang kedua adalah Baba Yaga. Jadi mesti ada antara korang pernah dengar nama ni kalau korang pernah tengok filem John Wick kan, di mana dalam filem ni John Wick ni macam diibaratkan sebagai Baba Yaga lah. Jadi sebenarnya Baba Yaga ni ialah makhluk yang dipercayai ada dalam legenda cerita rakyat Rusia. Jadi boleh dikatakan dekat Rusia tu Baba Yaga ni memang sangat terkenal tau. Jadi disebabkan dia sangat terkenal dan ianya merupakan cerita rakyat, jadi ada macam-macam versi berkenaan dengan watak Baba Yaga ni. Jadi menurut cerita legenda dekat Rusia tu, Baba Yaga ni digambarkan sebagai seorang yang mempunyai gigi besi, boleh terbang, rupanya sangat tua. Senang cakap Baba Yaga ni watak dia pun samalah macam nenek-nenek. Dan ada sesetengah cerita mengatakan bahawa Baba Yaga ni suka duduk dalam lesung batu tau, dan sangat kuat makan. Jadi dalam bahasa Slavik, Baba ni bermaksud nenek, manakala Yaga pula bermaksud ketakutan. Jadi makhluk legenda ni dikatakan tinggal di dalam sebuah pondok yang buruk yang dikatakan boleh bergerak. Di mana kalau dengar macam agak kelakar lah, di mana dikatakan pondok tersebut mempunyai kaki tau, kaki macam berupa ayam macam tu. Jadi menurut kisah legendanya, Baba Yaga ni sentiasa mengalu-alukan bagi pengunjung yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Di mana ketika siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah Baba Yaga ni, Baba Yaga ni sentiasa akan menanyakan soalan teka-teki, dan dikatakan jika orang tersebut menipu Baba Yaga ni dan tidak jujur, maka dikatakan orang ini akan pun dikurung di dalam pondok Baba Yaga ni, di mana orang-orang ini akan dipagari dengan pagar yang diperbuat daripada tulang-tulang manusia. Tetapi jika orang-orang ini menjawab teka-teki Baba Yaga ni dengan betul, maka dikatakan bahawa Baba Yaga ni tidak akan berbuat apa-apa yang kejam terhadap orang tersebut. Malah Baba Yaga ni akan membantu orang tersebut jika orang tersebut memerlukan pertolongan. Jadi disebabkan Baba Yaga ni ada banyak versi, so watak Baba Yaga ni bukanlah semata-mata antagonis tau. Ada versi yang mengatakan bahawa Baba Yaga ni jahat, tetapi ada juga versi yang mengatakan bahawa Baba Yaga ni baik. So samalah macam kes nenek kebayan tadi kan, di mana kalau menurut kisah legenda nenek kebayan ni baik je, tapi disebabkan nenek kebayan tu ada banyak versi, jadi orang telah mereka-reka cerita mengenai nenek kebayan tu yang telah menyebabkan watak nenek kebayan tu menjadi satu sosok yang menyeramkan. So sebab itulah ada juga versi yang mengatakan bahawa watak Baba Yaga ni adalah satu watak nenek-nenek yang suka menolong orang dan mempunyai hati nurani yang baik.
Okey, jadi seterusnya adalah Oni Baba. Kalau tadi Baba Yaga, so kali ni pula Oni Baba yang bermaksud perempuan setan jahanam. Ambil kau. Jadi Oni Baba ni adalah cerita rakyat yang berasal daripada Jepun, di mana dikatakan Oni Baba ni memiliki image sebagai seorang perempuan tua dan juga seorang cannibal. So kepada sesiapa yang tak tahu apa itu cannibal, cannibal tu adalah manusia yang memakan manusia lain lah. Jadi dikatakan Oni Baba ni bermukim di gua kecil di Adachigahara, di mana Oni Baba ini juga turut dikenali sebagai hantu wanita tua dari Adachigahara. Jadi menurut cerita legenda bagi orang-orang Jepun, Oni Baba ni merupakan seorang wanita yang sangat tua dengan memiliki rambut yang kusut masai macam orang gila tu, dan dikatakan mulut dia sentiasa ternganga tau. Dan pada masa yang sama, Oni Baba ini juga digambarkan sebagai satu makhluk yang sentiasa memegang pisau, dan dikatakan di samping dia ni sentiasa terdapat periuk yang berisi air rebusan. Dan menurut cerita-cerita legenda di sana, air rebusan ni akan digunakan untuk merebus mangsanya. Jadi dikatakan Oni Baba ni seringkali menyembunyikan diri dia yang sebenar bagi mengaburi para mangsanya dengan cara menyamar sebagai nenek-nenek tua yang macam perlukan bantuan tau. Jadi dikatakan cara Oni Baba ni membunuh mangsanya adalah Oni Baba ni suka mengambil ginjal dan juga hati mangsanya secara hidup-hidup, lalu dia akan merebus dan memakannya. Dan sebenarnya ada sebuah muzium kecil di Achigara tu sendiri, di mana dikatakan bahawa muzium tersebut menyimpan periuk dan juga pisau yang digunakan oleh Oni Baba ni untuk membunuh dan juga memasak mangsanya. Jadi buat pengetahuan korang, sebenarnya asal usul Oni Baba ni adalah, sebenarnya cerita dia pada zaman dahulu kala ada sebuah keluarga yang boleh dikatakan keluarga kaya di Kyoto. Keluarga ni mempunyai seorang anak perempuan tau. Jadi dikatakan anak dia ni sejak dari kecil lagi, sejak dari lahir lagi, tak pernah pun diorang dengar suara anak dia ni. Even menangis pun tak pernah. Sampailah anak dia ni berumur 5 tahun, mereka mendapati bahawa memang anak dia ni tak boleh bercakap. Jadi sebab itulah keluarga tersebut telah bawa anak mereka ni pergi berjumpa dengan doktor. Tapi masa tu doktor telah cakap bahawa doktor ni memang tak boleh ubatkan budak perempuan ni lah, sebab budak perempuan ni memang cacat sejak lahir. Jadi oleh sebab itulah keluarga budak ni macam tak boleh terima, lalu diorang telah membawa budak tersebut ke dukun ataupun bomoh tau. Jadi macam kita tahu kan, bomoh-bomoh ataupun dukun ni kan suka bagi nasihat yang boleh dikatakan creepy kan. Jadi disebabkan itulah dukun ni telah mengatakan bahawa cara untuk menyembuhkan budak tu adalah dengan memberikan budak tu makan daging hati yang masih segar lagi daripada janin yang masih hidup. Jadi boleh dikatakan syarat ni susah lah kan. Mana nak dapatkan daging hati yang masih segar lagi kan daripada janin yang masih hidup. Jadi oleh sebab itulah keluarga ni telah pun menyuruh pengasuh kepada budak perempuan ni untuk pergi cari janin tersebut, sebab keluarga ni memang percaya bulat-bulat lah dekat dukun tu. Jadi disebabkan pengasuh ni tak ada pilihan, dia terpaksalah menyetujui apa yang majikan dia telah suruh. Jadi sebelum pengasuh ni pergi untuk mencari daging hati tersebut, pengasuh tersebut telah pun memberikan omamari kepada anaknya. Jadi omamari ni adalah macam tangkal lah, macam tu, tangkal untuk melindungi seseorang daripada mara bahaya tu semua. Jadi selepas itu bermulalah pengembaraan pengasuh tersebut daripada satu kota ke kota yang lain untuk cari janin dan juga daging hati yang masih hidup. Jadi tanpa pengasuh tu sedar, perjalanan dia untuk mendapatkan hati dan juga janin tu telah mengambil masa yang sangat lama. Sebab biarlah kan, bukannya senang kan nak dapat hati dan juga janin yang masih hidup. Jadi dikatakan pada satu hari, akhirnya pengasuh tersebut telah berehat macam dekat satu gua tau. Jadi masa dia tengah berehat tu, tak lama kemudian pengasuh tersebut telah nampak ada seorang wanita yang sedang hamil, dan pada masa itu wanita tersebut nampak macam tak bermaya lah. Jadi pada masa itulah pengasuh ni rasa, oh inilah kesempatan dia untuk mendapatkan janin dan juga hati yang masih fresh tu kan. Jadi tanpa buang masa, dia terus menikam wanita yang hamil tersebut sampai mati. Dan selepas wanita itu mati, barulah dia tersedar bahawa wanita yang hamil tersebut telah pun membawa sekali omamori. Dan daripada situlah
baru dari tahu rupa-rupanya wanita yang hamil itu adalah anak dia yang pernah dia tinggalkan sebelum ni. Di mana rupanya anak dia ni telah mencari pengasuh tersebut untuk kabarkan tentang kandungan dia tu. Jadi sejak itulah pengasuh ni dikatakan macam tak boleh terima sebab dia telah membunuh anak dia tu. Akhirnya dia telah pun gila dan sejak daripada itulah pengasuh ni telah menjadi satu sosok yang sangat menyeramkan, di mana dia telah pun menjadi seorang cannibal dan akan membunuh siapa sahaja yang dekat dengannya. Okay, jadi yang last kali adalah Nenek Gayung. Jadi mesti orang Indonesia tak asing lagi dengan nama Nenek Gayung. Macam kita kan tak asing lagi dengan nama Nenek Kebayan kan. So Indonesia pun ada juga. Diorang panggil watak nenek-nenek yang menyeramkan ni as Nenek Gayung. Jadi watak Nenek Gayung ni digambarkan sebagai seorang nenek-nenek yang suka berdiri di pinggir jalan tau, kat tepi-tepi jalan tu, dengan niat untuk mencari ataupun memerangkap mangsa yang malang lah. Jadi kenapa nenek ni dikenali sebagai Nenek Gayung? Hal ini kerana mereka telah gambarkan nenek ni sebagai seorang nenek yang sentiasa membawa tikar dan juga gayung di kedua tangannya. Di mana kononnya mereka percaya bahawa gayung dan tikar ini akan digunakan oleh nenek tersebut untuk memandikan jenazah korbannya. Jadi menurut masyarakat di sana, ada yang percaya bahawa kononnya Nenek Gayung ni sebenarnya merupakan manusia yang mengamalkan ilmu hitam tau. Di mana dikatakan nenek ni memerlukan sejumlah korban untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Jadi cerita mitosnya telah mengatakan bahawa bagi sesiapa sahaja yang bercakap dengan nenek yang misteri ni, dikatakan dalam beberapa hari kemudian orang ini akan mati disebabkan telah pun menjadi korban kepada ilmu hitam yang dianuti oleh Nenek Gayung tersebut. Jadi ada satu cerita lah berkenaan dengan Nenek Gayung ni, di mana dikatakan ada satu hari ni ada dua orang lelaki ni tengah menunggang motosikal. Jadi masa diorang tengah menunggang motosikal tu, tiba-tiba diorang ada ternampak ada kehadiran seorang nenek dekat tepi jalan tau. Jadi masa tu diorang nampak nenek ni macam dalam keadaan bingung dan macam tengah memerlukan bantuan. Jadi tanpa buang masa, disebabkan lelaki ni berasa kesian dekat nenek tu, akhirnya kedua-dua lelaki tersebut telah pun mendekati nenek itu dan telah menghulurkan bantuan kepada nenek tu. Dan tak macam mana lah, cerita ni macam agak kelakar lah, di mana dikatakan akhirnya dua lelaki tersebut telah mengambil keputusan untuk menghantar nenek tu untuk balik ke rumah lah. Dan pada masa tu mereka ni telah bonceng bertiga lah duduk dekat motor tersebut. Jadi setelah beberapa jauh perjalanan, dan mungkinlah dikatakan disebabkan mungkin terlebih muatan ke ataupun disebabkan kesilapan posisi bonceng diorang tu, akhirnya motor tersebut telah pun mengalami kemalangan, di mana motor tersebut telah pun berlanggar dengan kereta lain, di mana hal ini telah menyebabkan mereka telah pun jatuh daripada motor tau. Tapi yang peliknya, dikatakan salah seorang daripada lelaki tersebut terus mati di tempat kejadian tanpa sebab yang pasti. Jadi pada masa tu, salah seorang daripada kawan dia ni yang dah sedar bahawa kawan dia lagi seorang ni meninggal, dia terus cari tahu mana nenek yang sekali bonceng dengan diorang tu. Tapi yang peliknya, dia dah tak nampak langsung kelibat nenek tadi. Jadi pada masa itulah, ketika dah ramai orang mengerumuni lelaki tersebut telah menanyakan dekat orang-orang yang kerumun dia tu tentang adakah diorang ada nampak sosok nenek dekat situ yang turut samalah jatuh aksiden motor dengan diorang sekali. Tetapi pada masa tu, orang-orang yang ada dekat tempat kejadian tu semua cakap bahawa yang ada cuma dua lelaki tu je dekat atas motor tu. Diorang tak ada nampak langsung nenek yang ada sekali bonceng dengan diorang. Dan sejak daripada itulah cerita mengenai kewujudan Nenek Gayung ni yang mencari korbannya telah pun menjadi kecoh sangat dekat Indonesia. Bahkan cerita mengenai penampakan sosok hantu Nenek Gayung ni telah pun macam tersebar luas dekat seluruh Indonesia, di mana hal ini telah pun membuatkan segelintir masyarakat ni menjadi takut tau. Jadi disebabkan terlalu ramai orang membuat cerita mengenai penampakan Nenek Gayung ni, akhirnya cerita mengenai Nenek Gayung ni telah pun menjadi legenda lah kan. Jadi bermacam-macam cerita mengenai penampakan sosok Nenek Gayung ni. Tetapi apa yang pasti, apa yang selalu diorang tekankan adalah nenek ni sentiasa membawa gayung dan juga
Tika. Sebab itulah sampai sekarang nenek ni dikenali sebagai nenek gayung. Dan ada juga mitos berkenaan dengan nenek ni mengatakan bahawa kononnya nenek ini akan hadir ketika seseorang tu sedang tidur di malam hari. Di mana nasib lah siapa-siapa yang nasib malang, orang ni lah yang akan dijadikan sebagai korban ataupun mangsa nenek ni. Jadi apa yang nenek ni akan lakukan? Nenek ni dikatakan akan memandikan mangsa dia yang tengah tidur tu dengan menggunakan gayung beralaskan tika yang dia bawa tu. Di mana sebahagian masyarakat yang percaya bahawa mitosnya jika sesiapa yang bernasib malang yang telah dimandikan oleh nenek tersebut, maka dia tidak akan pernah bangun lagi daripada tidurnya. Jadi itulah cerita berkenaan dengan legenda ataupun cerita rakyat yang dikaitkan dengan sosok nenek-nenek yang menyeramkan. So sebenarnya ada banyak lagi tau daripada negara-negara lain yang juga mempunyai kisah legenda yang diorang kaitkan dengan sosok ataupun image nenek-nenek ni. So sampai itu sahajalah video kali ni. Thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. See you again next time and bye.